David, look at me. What do you see? What do you see? Say to me what you see. I see a girl who looks like a pearl. Pearl of a girl. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazilawati binti Fauzi. Nombor matrik 265425. Kami daripada kumpulan 6 telah mendapat filem David dan Lisa. Watak utama dalam filem David and Lisa ialah David Clemens, Lisa Brand, Dr. Alan Swinford dan John. Seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang filem ini. David dan Lisa adalah filem asal Amerika pada tahun 1962 yang diarahkan oleh Frank Perry. Filem ini menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang bijak tetapi menderita penyakit mental yang telah menyebabkan dia berasa fobia dan takut untuk disentuh, selain mempunyai obsesi terhadap jam dan juga kematian. Dia kemudian ditempatkan di sebuah pusat rawatan di mana dia bertemu dengan Lisa, seorang gadis muda yang mempunyai penyakit kecelaruan personality. Watak utama di dalam filem ini ialah David Clemens dan Lisa Brand. David adalah seorang pemuda yang bijak tetapi menderita penyakit mental yang telah menyebabkan dia berasa takut untuk disentuh. Penyakit ini dapat dilihat ketika seorang lelaki ingin memegang tangannya untuk berkenalan. Namun David menjadi sangat agresif dan takut kerana dia percaya bahawa disentuh orang lain dapat membunuhnya. Dia juga akan mengalami mimpi yang berulang di mana dia membunuh orang yang ingin menyentuhnya dengan menggunakan jam raksasa. Watak Lisa ialah seorang gadis yang mempunyai dua kepribadian. Salah satunya ialah Lisa hanya dapat bertutur dalam nada sajak dan tidak tersusun, ataupun langsung tidak dapat berbicara tetapi hanya dapat menulis untuk menarik perhatiannya. Lama kelamaan David dan Lisa berkawan satu sama lain sehingga pertengahan penceritaan, ibu David tidak selesa melihat keadaan pusat rawatan tersebut dan memutuskan untuk membawa David pulang ke rumah. David akhirnya melarikan diri dari rumahnya dan kembali ke pusat rawatan. Sehinggalah pada suatu hari, Lisa menyedari bahawa Lisa dan Muriel ada orang yang sama dan ingin mencari David untuk memberitahu. Tetapi pada masa yang sama, David sedang sibuk mendengar Simon memainkan lagu. Lisa mengambil keputusan untuk mengganggu permainan Simon dan memprovokasi kemarahan David. Kemudian, Lisa melarikan diri dari pusat dan menaiki kereta api tanpa disedari sesiapa. David menyedari bahawa Lisa mungkin telah kembali ke muzium seni di mana Lisa sangat menggemari struktur patung di mana dia pernah memeluk patung ibu dan anak di muzium tersebut. David dan Dr. Swinford menemui Lisa di tangga muzium. Setelah melihat David, Lisa kelihatan sembuh dari dua kepribadiannya dan menjadi benar-benar dirinya sendiri. Lisa berbicara dengan lurus kepada David untuk pertama kalinya. David cuba untuk mengatasi ketakutannya sendiri untuk pertama kalinya dengan menghulurkan tangannya dan meminta Lisa untuk memegang tangan untuk mengatasi rasa takutnya untuk disentuh. Dan mereka berjalan bersama bergandengan tangan menuruni tangga untuk meneruskan perjalanan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazir bin Ramli. Nombor matrik saya 264069. Saya akan menceritakan sedikit tentang kecelaruan personality yang ada dalam filem David dan Lisa. Sebelum tu, seperti kita tahu, kecelaruan personality ni ataupun personality disorders adalah merupakan kecelaruan mental yang mempengaruhi cara manusia untuk berfikir, merasa dan juga bertindak. Okey, kecelaruan personality ni juga menyebabkan kesukaran seseorang individu tu untuk bersosial sama ada dengan keluarga, rakan ataupun orang sekeliling. Okey, apakah simptom-simptom kecelaruan personality ni? Simptom dia contoh macam rasa marah, lepas tu rasa anxiety, rasa putus asa, rasa tidak berguna, rasa untuk mengelak daripada orang lain, lepas tu berperangai pelik, and then hilang hubungan dengan realiti kehidupan yang sebenar. Okey, terdapat pelbagai jenis kecelaruan personality yang dipaparkan dalam filem David dan Lisa dan yang terbahagi kepada beberapa diagnosis dan simptom. Antaranya ialah yang pertama iaitu antisocial personality disorders ataupun dipanggil ASPD yang ada pada David. Okey, kecelaruan ini adalah masalah mental di mana seseorang itu secara konsisten tidak mempedulikan apa yang betul dan salah serta mengabaikan hak dan perasaan orang lain.
Mereka ni lebih cenderung untuk menentang, memanipulasikan orang lain atau bersikap acuh tak acuh. Seperti contoh yang didapati melalui David ni dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang sekeliling dia serta bersikap memberontak dan hanya mementingkan diri dia. Dia seolah seperti nak dia je yang betul apabila dia bercakap. Okey, seterusnya adalah simptom seperti kecelaruan personality, avoidant personality disorders ataupun dipanggil APD. Okey, APD ni ialah kecelaruan personality seseorang yang suka menghindar diri dari kelompok ataupun bersosial. Bukan itu je, mereka juga menunjukkan corak kelakuan risau dan takut dengan orang sekeliling dan mengelak untuk bersosial. Simptom ni dapat dilihat melalui David kerana David mempunyai happy phobia, yes, iaitu merasa takut untuk disentuh dan menyentuh orang lain. Jika David disentuh, dia akan menjerit dan menjadi panik dan tidak senang duduk kerana merasakan dirinya akan mati apabila disentuh oleh seseorang. Okey, yang ketiga adalah schizophrenia, iaitu chronic brain disorders. Schizophrenia ni ialah split personality atau penyakit mental dengan ciri-ciri kecacatan berterusan pada penerimaan seseorang kepada gambaran alam realiti. Seseorang yang mengalami penyakit ini akan berdepan dengan dunia delusi dan halusinasi. Selain itu, mereka suka untuk memahami orang lain dan biasanya akan menunjukkan pola kelakuan yang dianggap pelik oleh masyarakat. Simptom ini dapat didapati melalui Lisa, di mana beliau mempunyai dua personality yang berbeza. Antara yang pertama ialah bercakap dalam bahasa tidak teratur ataupun berkelakuan pelik dan menjadi sangat aktif, ataupun manakala yang kedua ialah dia menjadi pendiam, iaitu dia hanya bercakap melalui lukisan mengikut mesej apa yang hendak disampaikan oleh dia. Itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Wazir B. Ramli atas pembincangan tadi. Kini kita teruskan pula dengan membincangkan tentang faktor-faktor kecelaruan personality antara David dan Lisa. Yang pertama ialah David ni dia tidak pernah disentuh oleh siapa. Keadaan tersebut menyebabkan dia berasa takut untuk bersentuhan dengan siapa-siapa saja antara ahli keluarganya ataupun rakan-rakannya apabila dia meningkat dewasa. Kerana dia menganggap setiap orang yang bersentuhan dengannya ialah pembunuh. Dia juga turut kerap bermimpi mengenai pembunuhan apabila seorang itu membunuhnya, dan dia akan menjadi pembunuh dengan membunuh mangsa menggunakan jarum jam. Yang kedua ialah perasaan yang negatif. Perasaan ini kerap kali dialami oleh David tentang dirinya sendiri yang mengatakan bahawa dirinya gila. Walhal orang lain tidak berfikiran tersebut, tetapi dia menganggap bahawa semua orang berfikiran yang sama, iaitu menganggap dia dan rakan-rakannya ialah orang gila. Perkara tersebut apabila selalu dikatakan, dia akan terbiasa dengan tanggapan bahawa dirinya gila dan menyebabkan dia tidak mampu untuk keluar daripada kecelaruan personality yang dialaminya. Yang ketiga ialah faktor keluarga. Hal ini demikian kerana David merasa tidak suka ataupun akan merasa depresi saat bersama-sama dengan keluarganya. Kalau kita lihat di sini, pergaulan keluarga, dalam keluarga itu memainkan peranan yang sangat penting. Tetapi seperti yang dialami oleh David, dia merasa tidak nyaman untuk berada dalam keluarga, dan dia milih untuk berada di tempat yang dia lebih sukalah, iaitu akademi sekretari tersebut. Sikap pergaulan sesama ahli keluarga akan membina personality anak-anak untuk bergaul dengan rakan sebaya atau individu yang lain. Apabila dia tidak mudah untuk bergaul dengan keluarga, ini menyebabkan dia tidak mampu bersosial dengan rakan-rakan yang lain, seperti yang ditunjukkan dalam video tersebutlah. Dan yang keempat ialah pengalaman trauma. Dia mempunyai satu pengalaman di mana ibunya sering menakut-nakutkan dia dengan seseorang individu yang bernama Josh Georgina. Menurut David, Georgina ni dia berwatakkan separuh lelaki dan separuh wanita, dengan memiliki buah dada sebelah wanita, sebelah lelaki, macam tu. Kerana dia macam combine antara lelaki dengan wanita dekat Josh Georgina tu. Dan menyebabkan David takutlah. Pada masa kecil tu dia sering ditakutkan oleh ibunya
Dan dia sukar untuk bergaul dengan orang sekeliling apabila dia besar. Faktor seterusnya ialah kecelaruan personaliti Lisa, iaitu faktor kekurangan kasih sayang, di mana Lisa ini dia memerlukan kasih sayang dari segi keluarga ataupun orang sekeliling. Sebagai contoh, seperti yang kita dapat lihat dalam video tersebut, Lisa ni dia pergi ke satu muzium bersama dengan David, Simon dan rakan-rakan yang lain untuk melihat apa yang terkandung dalam muzium tersebut lah. Tapi dia dapati Lisa ni dia pergi memanjat satu patung yang kelihatan seperti ibu sedang mendukung anaknya, dan dia panjat untuk peluk patung tersebut. Okey, kat situ kita nampak yang Lisa ni dia memerlukan kasih sayang daripada seorang ibu ataupun siapa-siapa saja. Lisa ni juga turut mencari perhatian, dia tidak mahu berkongsi kasih sayang dengan siapapun. Hal ini demikian kerana dia merasakan yang kalau dia dah kawan dengan kawan tu, dia akan tetap akrab sebab dia percaya. Tapi bila dah orang tu rapat dengan orang lain, dia akan cemburu. Sebagai contoh macam bila David dengan Simon ni bermain catur, ataupun semasa Simon bermain piano di hadapan David, dia akan pergi kacau. Dan apabila David marah, dia akan bertindak untuk memberontak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Teori personaliti watak. Terdapat dua teori personaliti watak yang saya akan tekankan dalam filem ini, iaitu yang pertama, teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Yang kedua, teori psikoanalitik oleh Carl Jung. Yang pertama, teori psikoanalisis. Sigmund Freud berkata tidak semua aspek pada diri diketahui secara sedar atau dipanggil sebagai conscious. Malah sebahagian besar jiwa manusia ada dalam alam tidak sedar atau dipanggil sebagai unconscious, dan prasedar, preconscious. Struktur personaliti terbahagi kepada tiga, iaitu ID, ego dan superego. Anxiety merupakan situasi negatif yang dialami oleh manusia. Sebagai contoh yang terdapat dalam filem tersebut, David akan berada dalam keadaan anxiety ataupun gelisah dan takut sekiranya berlaku sentuhan dengan orang lain kerana bertanggapan orang tersebut mahu membunuhnya. Selain itu, David juga boleh dikatakan berada dalam alam tidak sedar setelah seseorang menyentuhnya disebabkan persangka yang difikirkannya, iaitu orang yang menyentuhnya dianggap sebagai pembunuh. David juga kerap mengalami mimpi yang hampir sama kerana banyak perasaan yang ditekankan ketika berada dalam alam tidak sedar. Selain daripada itu, ibu bapa David yang bersikap terlalu melindungi anak mereka dan tidak pernah menyentuh anak mereka, sehingga aspek superego timbul dalam diri David yang tidak mahu disentuh oleh sesiapa. Teori personaliti yang kedua, iaitu teori psikoanalitik oleh Carl Jung. Personaliti dirujuk sebagai psiki dan terdapat 9 komponen di dalamnya, iaitu ego, bawah sedar peribadi, bawah sedar kolektif, persona, anima dan animus, bayangan, kendiri, sikap dan fungsi-fungsi psikologi. Dua jenis sikap yang dibahagikan yang berbeza, iaitu extrovert dan introvert. Sebagai contoh yang terdapat dalam filem tersebut, setelah berada di sekolah yang diuruskan oleh Dr. Alan Swinford, David yang dahulunya kurang bercakap dengan sesiapa, kini sering terbuka untuk mengajukan soalan dan bercakap dengan Dr. Swinford. Selain itu, David juga yang dahulunya sering bersendirian, kini sudah mampu untuk bergaul walaupun secara terbatas sentuhan terhadap dirinya. Sebagai contoh, dia bermain catur dengan Simon dan dia juga bercakap mengenai arca patung dengan Simon di muzium. Okey, beralih pula kepada aspek perawatan dalam menangani kecelaruan personaliti yang dipaparkan dalam filem. Rawatan yang digunakan oleh para psikitari dalam filem ini adalah melalui tafsiran mimpi, pergaulan bebas, psikoanalisis, iaitu penawar bercakap. Namun apa yang dapat dilihat, filem ini telah menetapkan seseorang individu yang berada dalam sekolah tersebut mempunyai pakar psikitarinya masing-masing, seperti David yang dirawat oleh Dr. Alan dan Lisa pula dirawat oleh John. Mereka berdua lah yang banyak memainkan peranan dalam membantu David dan Lisa. Okey, berbalik pula kepada kaedah yang disebut tadi. Yang pertama adalah menerusi tafsiran mimpi. Ini dialami oleh David apabila dia sentiasa mendapat mimpi yang seolah-olah membunuh seseorang dengan menggunakan jarum jam dinding yang besar, dan mimpi-mimpi ini ditafsir oleh Dr. Alan
Kedua, pergaulan bebas dapat kita lihat apabila pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini dapat bergaul dan bercakap antara satu sama lain dengan selesanya. Sebagai contohnya, mereka dibawa oleh pihak sekolah ke muzium untuk lawatan dan mengadakan parti di antara mereka. Mereka bersama-sama bergotong royong, bekerjasama untuk melakukan persiapan untuk parti tersebut, dan hal ini dapat mengurangkan tekanan mereka. Kaedah yang ketiga pula adalah psikoanalisis atau dipanggil penawar bercakap. Rawatan jenis ini dapat dilihat apabila Dr. Allen cuba untuk menegur David dan bercakap dengannya. Pada mulanya David tidak mengendahkan apa yang dicakapkan oleh Dr. Allen, namun lama kelamaan David berasa selesa dan tidak segan untuk menceritakan kisah hidupnya kepada Dr. Allen. Untuk kes Lisa pula, John akan bersembang dan menasihati Lisa kerana mendengar dan bercakap adalah kelemahan bagi Lisa. Namun lama kelamaan juga Lisa menjadi selesa dengan John, dan begitu juga ketika dia bersama dengan David. Bagi Lisa, dia lebih suka mengekspresikan sesuatu melalui lukisan, dan lukisan tersebut akan ditunjukkan kepada John dan ditunjukkan juga kepada David. Filem ini menampakkan pihak sekolah memberikan rawatan dengan menggunakan kaedah-kaedah lisan ini supaya dapat membiasakan dirinya, dan tindakan ini memberikan kesan yang positif kepada mereka. Assalamualaikum, nama saya Nordani Izzati binti Muhammad Khalil, nombor matrik 261272. Saya akan menjelaskan mengenai rawatan dan intervensi dalam menangani kecelaruan identiti. Jadi rawatan untuk individu yang mempunyai DID ataupun split personality ini adalah bertujuan untuk melegakan simptom, memastikan keselamatan individu dan orang yang berada di sekeliling mereka, dan juga turut bertujuan untuk menyambung semula atau menyatukan semula kepribadian yang berbeza ini menjadi satu identiti yang bersepadu dan boleh berfungsi dengan baik. Jadi di sini terdapat beberapa rawatan yang boleh digunakan untuk merawat DID ini, iaitu antaranya adalah psikoterapi. Psikoterapi kadang-kadang disebut sebagai terapi bicara, yang mana ia adalah merupakan rawatan utama yang digunakan dalam menangani DID atau split personality ini. Namun istilah psikoterapi ini adalah luas, yang mana merangkumi beberapa bentuk terapi seperti terapi keluarga, terapi interpersonal dan juga terapi kognitif dan perilaku. Bagi terapi keluarga, ia adalah bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara keluarga. Dia tidak hanya tertumpu kepada pesakit semata-mata, namun terapi ini juga akan dilakukan dengan seluruh anggota keluarga pesakit. Bagi terapi interpersonal pula, terapi interpersonal adalah jenis psikoterapi jangka pendek, yang mana terapi ini membantu menilai dan memahami bagaimana cara pesakit menjalinkan hubungan dengan orang lain seperti keluarga, sahabat atau rakan sekerja mereka. Jadi dari sini pesakit akan menjadi lebih peka ketika berinteraksi dan menyelesaikan konflik dengan orang lain. Bagi terapi kognitif dan perilaku pula, dalam terapi ini pesakit akan dibantu untuk mengesan pola pemikiran atau perilaku yang tidak sihat yang mana menjadi sumber masalah dalam kehidupan mereka. Kemudian pesakit harus membiasakan diri mereka untuk membentuk pola pemikiran dan perilaku yang baharu, iaitu yang mana jauh lebih baik daripada sebelumnya. Psikoterapi secara amnya dianggap sebagai komponen utama rawatan untuk pesakit yang mempunyai DID ini, yang mana semasa merawat individu yang mempunyai DID ini, ahli terapi biasanya menggunakan psikoterapi individu, keluarga atau kumpulan untuk membantu pesakit memperbaiki hubungan mereka dengan orang lain dan membantu mereka yang mengalami perasaan yang mana mereka tidak merasa selesa ketika berhubungan dengan orang lain atau menyatakan secara terbuka perasaan mereka. Hal ini disusun dengan berhati-hati untuk mencegah orang yang menderita penyakit DID ini daripada menjadi terbeban dan mempunyai rasa gelisah
mempertaruhkan pengulangan trauma masa lalu mereka yang mana ditimbulkan oleh emosi yang sangat kuat. Rawatan yang seterusnya adalah hipnosis. Hipnosis ini kadang-kala digunakan untuk membantu orang yang menghidap DID atau split personality ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan kepribadian mereka dengan harapan dapat memperoleh kawalan yang lebih baik terhadap keadaan tersebut. Atau dalam erti kata lain, individu yang memiliki DID ini dapat meningkatkan maklumat mereka mengenai gejala atau keadaan identiti mereka sehingga dapat meningkatkan kawalan yang mereka miliki terhadap keadaan tersebut ketika mereka berubah daripada satu keadaan kepribadian ataupun identiti kepada suatu keadaan yang lain. Rawatan yang seterusnya adalah melalui peranan profesional kesihatan mental. Para profesional kesihatan mental juga sering membimbing para pesakit atau individu yang menghidap DID ini dalam mencari jalan agar setiap aspek dapat hidup berdampingan antara satu sama lain dan bekerjasama serta mengembangkan teknik pencegahan dan mencari cara untuk mengatasi kekurangan ingatan yang terjadi pada masa pemisahan atau kecelaruan identiti berlaku. Matlamat untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih damai dari pelbagai kepribadian seseorang sangat berbeza. Dengan penyatuan semula, semua aspek tersebut menjadi satu keadaan identiti. Rawatan yang keempat adalah melalui terapi tingkah laku dialektik. Terapi tingkah laku dialektik ini adalah merupakan satu bentuk terapi tingkah laku kognitif yang mana menekankan perhatian dan berusaha membantu penghidap atau pesakit DID ini dalam menenangkan dirinya dengan mengurangkan tindak balas negatif terhadap tekanan. Dan rawatan yang terakhir adalah melalui ubat-ubatan. Namun begitu, sehingga kini masih belum mempunyai ubat yang khusus bagi penghidap atau pesakit DID ini. Walau bagaimanapun, individu yang menghidap atau mempunyai DID atau split personality ini, terutamanya mereka yang mengalami kemurungan atau kegelisahan, mungkin mereka boleh mendapatkan manfaat ataupun rawatan daripada ubat antidepres dan juga anti kecemasan. Okey, kesimpulannya, pencegahan awal boleh dilakukan sekiranya individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan keadaan luar atau sekitarnya. Selain itu, individu yang mengalami penyakit ini juga perlu sentiasa berada dalam keadaan tenang dan pengawasan ibu bapa atau ahli keluarga.